Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, tidak ada yang boleh buat melainkan Allah. Perkataan ni menandakan bahawa selain Allah ni tak boleh buat. Tapi manusia boleh buat tu, buat ini, buat ini. Itu maknanya Allah izin. Itu maknanya Allah boleh buat. Selain Allah tak boleh buat. Kita ni boleh buat hanya dengan izin dia. Dia tak ada nak izin kita. Itulah maknanya Allah boleh buat. Selain Allah tak boleh buat. Kita boleh buat hanya dengan izin dia. Dia tak izin, dia tak boleh buat. Buat baik pun, buat buruk. Satu orang dia buat, dia boleh buat. Oh, boleh buat. Dia buat lagi. Boleh buat lagi. Satu hari Allah tak izin. Tak boleh buat pula. Dia tak ada, dia nak buat je mesti boleh, tak ada. Bila Allah izin. Jadi kita nak buat benda buruk, tengok tak boleh buat lah. Bila Allah izin, boleh buat lah. Macam awliya-awliya, orang dekat dengan Allah, dia ingat nak buat benda salah je, Allah tak izin. Dia dah tahu dah ini benda tak baik. Dia nak makan, tak boleh masuk. Tapi orang yang tak dekat dengan Allah, orang biasa, orang makan babi boleh, makan buruk pun boleh. Allah tak ada tahan dia. Dia nak makan je makan. Orang yang Allah tahan tak buat benda buruk ni wali-wali kasih. Macam Nabi kita kan, sallallahu alaihi wasallam. Dia ajak oleh kawan dia pergi pesta kan. Dia tidur. Habis tidur, pesta pun habis. Mana pesta dah habis. Waktu kecil lagi dia, muda lagi kan. Jadi dia terpelihara. Macam Yazid tak ada. Dia nak buat maksiat, boleh. Dia nak berzina, boleh. Dia nak curi barang orang, boleh. Allah izin tu. Kenapa Allah izin kat Yazid pula? Dia tak ada harga pada Allah. Jadi kalau kita ni tak ada harga lah, tak ada nilai, macam sampah ya, macam Sufian ni, sampah di sisi Allah lah. Dia nak buat apa-apa buatlah. Jadi Allah bila kita tak ada harga, dia biarkan aja. Kalau kita boleh buat maksiat, itu mana kita tak ada harga. Kita boleh tidur, tinggal maghrib, tinggal isya, sampai pagi baru bangun. Mak kita orang tak berharga. Tak ada nilai. Allah tak. Kalau orang berharga tu, Allah tak bagi dia tidur maghrib. Kalau dia tidur, terus bangun. Allah pelihara. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita nak tahu kita berharga ni, Allah pelihara kita. Macam saya nak makan bola fishball, saya makan batuk-batuk saya. Saya tanya Allah, tak halal. Yang apa tu lagi, saya tak mau makan. Saya tanya Allah, itu benda tak halal. Beli dekat kedai mamak yang masak. Mana ada mamak nak fikir halal ke tidak?
Dia beli yang murah je lah. Jadi kenapa Allah pelihara saya tak makan haram? Allah sayang saya lah. Beri perhatian pada saya. Pastikan saya ni tak terjebak dalam benda-benda yang tak baik. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kita tak boleh buat melainkan Allah izin. Apa saya tak boleh makan? Allah tak izin lah. Sebab apa Allah tak izin? Haram. Tak halal. Kamu? Allah bagi kamu makan. Kenapa Allah bagi kamu makan ya? Babi pun kalau ada dalam tu kamu makannya. Kamu kan tahu itu babi. Sebab kamu ni tak ada harga. Jadi tak ada harganya kita. Allah bagi iblis lah kawan kita. Allah bagi syaitan. Dan Allah bagi syaitan tu kuat lah. Jadi macam Nabi ada syaitan, Allah bagi dia lemah. Saya pun ada syaitan, Allah bagi syaitan tu dah sakit lah. Jadi kerana itu semayang saya, syaitan tak ada boleh kacau saya. Saya semayang saya sekarang lain daripada semayang saya dulu. Lain. Saya boleh ingat semua apa saya baca. Daripada Allah Akbar sampai Assalamualaikum. 4 rakaat ke, 2 rakaat ke. Kenapa saya boleh ingat sekarang? Allah pelihara. Allah pelihara saya daripada saya punya syaitan kacau saya. Kamu Allah pelihara tak? Allah biarkanlah syaitan kacau kamu. Kenapa Allah biarkan? Kamu ni tak berharga. Kenapa tak berharga? Mensyirikkan dia, mana nak berharga? Kalau kamu mensyirikkan dia, Allah sangat marah. Allah biarkan syaitan berkuasa atas kamu. Sebab itu Allah kata bagi mereka yang mempersekutukan dia, Allah bagi syaitan dekat dia. Macam Rashidi ni syaitan lah, berkuasa atas dia. Tidak takkan dia tidur semalam, maghrib tak semayang, isya tak semayang. Saya ingatkan dia kerja. Saya pun tak adalah nak telefon dia. Heran juga saya, apa Rashidi ni. Sebab dia tak ada telefon saya yang dia ni yang balik lambat ke. Saya hari ni nak pergi Johor. Jadi saya agak lah. Yang dia ni mungkin kerja hantar kereta jauh. Tak boleh balik malam. Maghrib pun tak ada, isya pun tak ada. Pagi ni tanya, mana kau pergi? Tidur. Ada tak orang tanya kau, Rashid? Tak ada. Jadi makna orang lain tu tak ingat kau. Allah SWT bukan saja buat syaitan berkuasa atas kau, orang lain pun tak ingatkan kau. Jadi bila orang ingatkan kita tu, Allah SWT sebenarnya gunakan dia untuk ingatkan kita. Orang datang kat kita, ajak kita kepada Allah. Allah yang hantar dia. Kerana Allah tu sayang kat kita. Kalau kita tak mau tutup pintu, kita mau dengar, mana kita tidak menghargai lah. Yang Allah sayang kat kita, kita tak bersyukur. Kita marah pula orang yang datang, tutup pintu. Lagi teruk lagi kalau kita pukul dia. Jadi Allah nak suruh kita buat baik. Allah mahu kita beriman. Allah mahu kita ni, kita tak nak. Orang yang datang tu semua Allah yang hantar. Hari orang datang ni kita diam. Mana kita menolak rahmat Allah. Orang dakwah datangnya kita tak datang masjid lah. Kita nak. Orang ajak kita je kita senyap je lah. Itu kita menolak rahmat lah. Bila kita menolak rahmat ni, maknanya kita tidak bersyukur pada Allah atas nikmat dia hantar orang kat kita tu, kita tak terima. Jadi kita akan jauh lagi lah. Takkanlah orang yang tak bersyukur ni Allah bagi lagi kat dia. Tak bagilah. Lain lama-lama tak ada orang yang datang. Lama last Allah hantar pencuri rumah dia. Orang kaki pukul. Itu baru dia tahu. Rumah dia terbakar, barang dia hilang. Dah aku hantar orang dakwah kau cabut ataupun kau senyap je. Itu kita tak tahu. Hari ni banyak orang dia tak mau buka pintu dia, bukan dia tak ada. Ini orang yang tidak bersyukur. Orang yang tidak mau Allah lah. Tak mau dia diingat tentang Allah. Yang ada dia tak boleh lari tu. Pakcik kita datang
untuk mengingat. Tak payah, saya dah ingat. Itu juga orang termasuk orang yang tak menghargai, bersyukur. Orang yang makan tak baca bismillah, lepas makan tak ada alhamdulillah, itu juga termasuk orang tidak bersyukur. Yang memandu kereta tak doa, tidur tak doa, bangun tidur tak doa, semua orang tidak bersyukur. Jadi bapa ibu kita hari ini sebenarnya sepanjang hari tak bersyukur. Tak ada bersyukur. Jadi manalah Allah nak suka? Kalau Allah suka kita ni, kita orang bersyukur. Itu Allah suka. Orang yang sabar, Allah suka. Orang yang takwa, itu orang yang Allah suka. Kalau orang yang tak syukur ni, mana Allah suka? Jadi bila Allah tak suka, Allah bagi kat siapa? Syaitan. Allah bagi syaitan. Jadi kita tak boleh marah Allah, bagi syaitan kat kita, berkuasa atas kita. Sebab kita tak bersyukur. Bila hantar orang dakwah kita lari, tutup pintu. Bila makan, minum, bagi duit, tak ingat Allah, tak ingat nak bersedekah daripada duit tu. Untuk dia aja. Macam Sufyan kan. Cuba dia beri duit banyak, dia tak nak bagi. Rasidi yang kurang duit tu pun dia tak ada nak flower. Kau nak duit ke sisi? Rasidi tengok dia banyak duit, boleh pinjam RM10. Tak mau. Jadi makna kita tidak bersyukur. Jadi kehidupan seluruhnya tidak bersyukur. Lepas tu teman kita tentulah syaitan. Dan syaitan telah bagi nasihat. Dengan nasihat syaitan telah kita ikut hidup kita. Jadi kehidupan kita tu dari pagi sampai petang ikut syaitan. Macam Sufyan ikut syaitan. Sufyan ni ketua dia syaitan. Rasidi ketua dia syaitan juga. Yazid syaitan juga. Syaitan yang bagi nasihat dia, jangan ikut Amisab tu. Syaitan yang bagi tahu kat dia, kalau kau buat ni apa? Nanti. Apa bapak mentua kau cakap? Engkau jangan buat lagi, nanti. Jadi dia dengar syaitan lah. Kalau kita tak dengar syaitan, kita mesti ikut Allah. Jadi bila syaitan kawan kita, bila kita semayang, dia tak mau kita ingat Allah. Kalau syaitan kawan kita, dia mau kita ingat Allah masa semayang. Tentu sekali tidak. Jadi bila Sufyan semayang, dia tak ingat daripada awal sampai akhir, Allah tak ingat. Macam-macam Sufyan ingat. Dia nak date dengan awek dia lah. Dengan selayang. Dia ingat satu hari dulu dia dengan girlfriend dia dulu. Last Assalamualaikum. Tapi kerana semayang dengan saya, Allah terima semayang. Walaupun dia tak ingat Allah langsung. Mana nak dapat dulu? Tapi dia tak buat baik kat saya. Walaupun semayang dia diterima, sebab saya semayang jadi imam dia tu. Dia tak ada berterima kasih kat saya. Bersyukur kat Allah pun tidak. Terima kasih kat saya pun tidak. Kecuali dipaksa untuk mengurut, untuk mengajar dia. Berterima kasih lah sikit. Pun tak boleh diajar. Itu begitu buruknya perangai si Sufyan. Takkan dia dapat Allah jaga dia? Syaitan lah. Hari ni kita jangan ambil syaitan jadi penasihat. Tapi macam mana tak ambil, Allah buat dia berkuasa atas kita. Macam mana nak buat syaitan tak berkuasa atas kita? Kita mesti hilangkan syirik completely. Bila kita tak syirik, syaitan tu jadi lemah. Atau sakit, dia tak boleh goda kita. Dalam semayang kita, dia tak boleh goda kita. Jadi kita bolehlah ingat Allah. Kita memang nak ingat Allah. Selama ni kita tak boleh ingat Allah sebab syaitan goda kita. Hari ni kat dunia tak ada orang semayang khusyuk melainkan saya dengan izin Allah. Tak ada.
Saya dah tanya Allah. Dalam ribu-ribu orang, ratus ribu orang semayang kat Mekah, kalau saya tak ada, seorang pun tak ada khusyuk. Jadi khusyuk ni perkara pertama dia diangkat. Kenapa saya boleh khusyuk? Syaitan saya lemah, saya sakit. Tak ada tukar syaitan baru. Kalau syaitan baru datang, dia sakit lah. Dia tak ada kuasa dah, dia lemah. Allah yang buat. Jadi hari ni kita tak dapat khusyuk semayang sebab syaitan berkuasa, bukan sebab kita makan makanan subhat. Macam banyak ustaz cakap lah. Orang tanya dia macam mana nak dapat khusyuk semayang. Elakkan dia makan subhat, McDonald, KFC. Itulah jawapan semua ustaz, sebab dia dapat daripada ustaz-ustaz lain juga. Dia orang punya jawapan ni, dia orang menunjukkan dia orang sendiri semayang tak khusyuk. Sebab itu dia orang tak bagi tahu bahawa syaitan tu yang kacau. Hari ni saya nak bagi tahu kamu yang dengar ni, yang tak ada kat sini, kenapa kamu tak khusyuk semayang? Sebab syaitan berkuasa atas kamu. Kamu ni maknanya orang mempersekutukan Allah. Kamu tak sembah berhala, tapi dalam hati kamu, kamu yakin ada selain Allah boleh tolong kamu. Ada selain Allah boleh beri manfaat. Ada selain Allah boleh bagi mudarat. Itulah syirik. Syirik ni syirik yang tak nampak, tapi dia syirik juga, bukan syirik nampak, syirik tak nampak, syirik yang kecil tak. Dua-dua syirik ni besar. Dia dosa yang tak boleh diampun. Syirik ni kena dimusnahkan, kena dihilangkan. Untuk dia hilang, satu dia punya ubat, kalimah mau masuk. Bukan susun kasut. Kita kalau nak dapat tawaduk, mau basuh tandas, macam orang setengahnya cakap lah, malam-malam susun kasut, tandas, itu tak boleh buat tawaduk. Tawaduk ni lawannya kibir. Kibir ni adalah kerana merasa diri boleh buat, ini buat, itu boleh buat, ini boleh buat. Saya boleh banyak orang masuk Islam kerana saya. Itu riak lah tu. Saya boleh ceramah, banyak orang bagi nama untuk keluar. Itu riak lah. Mengatakan saya pun boleh bagi faedah. Allah bagi faedah, saya pun juga. Jadi Allah Tuhan, saya Tuhan jugalah. Namanya syirik ni, kibir ni, riak ni, itulah dia. Sebab itu tak boleh masuk syurga orang kibir. Maknanya ada kibir je, ada riak, ada syirik, tak boleh. Syirik tu kena dibakar lah dalam neraka. Kena masuk neraka dulu. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, syirik ni dosa besar. Bukan makna kita tak sembah berhala macam Cina, India, kita tak syirik. Hanya dia orang tu ada syirik nyata dan syirik tak nyata lah. Kita ada syirik yang tak nampak, yang tak nyata. Jadi kalau kita hanya orang yang ucap kalimah, kita tak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, dengan cara Nabi, dengan korban harta diri kita, dengan niat nak sukakan Allah sehingga Allah suka, maka dunia punya cinta, isteri, anak, kerja tak boleh keluar daripada diri kita. Dan Allah tu tak boleh masuk. Dan bila Allah tak boleh masuk, la ilaha illallah, kibir kan. Jadi ubat kibir bukan ni, ni susun kasut bukan, atau basuh tandas. Ubat semua penyakit ialah kalimah la ilaha illallah. Itulah ubat segala penyakit saya. Yang itu betul. Kalau cakap ini ubat segala penyakit, ini ubat saya tak faham hadis. Penyakit ni bukan penyakit badannya. Dengki, khianat, cemburu, itu semua penyakit tu. Itu penyakit lagi tu. Macam mana boleh makan dengan habatus sauda? Habatus sauda ubat segala penyakit. Saya tak boleh terima lagi. Saya pula doktor.
penyakit ni disebabkan oleh, pertama sekali, banyakkan penyakit disebabkan oleh tekanan. Macam mana habatus sauda boleh hilangkan tekanan? Habatus sauda ubat segala penyakit. Lepas tu madu ubat segala penyakit pula. Lepas tu ini pula ubat segala penyakit. Jadi banyak hadis-hadis ni, kadang hadis tak berapa sahih tuan, atau palsu. Jadi semua orang guna hadis ni lah untuk jual barang dia. Madu dia, habatus sauda dia, apa lagi? Minyak apa? Zaitun. Minyak dap. Macam-macam lah ubat segala penyakit semua. Kalau kita tengok dalam iklan tu, kita boleh senaraikan yang mana Nabi bilang, kata dia orang Nabi bilang lah, ubat segala penyakit. Banyak sangat ubat segala penyakit. Tapi pasti saya tahu ini ubat tak boleh buat tekanan hilang. Hari ni kita dapat sakit bila kita tak ada kalimah. Itu ubat segala penyakit. Lupakanlah semua ni ubat segala penyakit. Ubat segala penyakit ialah kalimah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bila kita ada kalimah ni ke dalam hati kita, ke tahap yang Allah mahu atas lagi, sehingga hilang semua cinta pada yang lain dari Allah, barulah datang tenang. Baru datang tenang. Ada duit pun tenang, tak ada duit pun tenang. Orang yang kalimah ni tak ada duit pun tak tenang. Tak ada duit lagi dia tak tenang. Jadi bila tak tenang ni dalam ilmu sains, stres ni dia buat kita punya digestion lemah, digestion makanan ni, sebab enzim tak keluar. Sikit keluar enzim of digestion. Bila kita mendapat tekanan, lepas tu absorption lemah, lepas tu elimination lemah, dapat sembelit. Jadi blood kita jadi toksimia. Toksin. Bila toksimia, dia cannot take oxygen dan dia tak boleh bagi nutrien kat sel kita. Sel jadi sakit lah. Bila sel sakit, organ sakit, function sakit, semua sakit. Sebab itu penyakit, ubat segala penyakit ialah iman. Kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bukan habatus sauda ni. Kita makan habatus sauda, madu semua, kalau kita dapat tekanan, it doesn't work. Makanlah madu. Sebab punca semua penyakit adalah tidak ada beriman. Baik tu orang kafir ni banyak sakit saja. Kita je nampak macam dia bagus. Tuan-tuan bapa sekalian, orang yang betul-betul sihat bukan orang ucap kalimah juga. Orang yang betul sihat orang macam Nabi. Ini iman yang betul-betul kuat. Segala syirik tak ada. Yakin pada yang lain semua tak ada. Tenang saja. Ada orang kafir macam tu. Presiden Amerika Donald Trump, Joe Biden, pelawan Donald Trump dalam election akan datang. Dia semua tak tahu yang benar. Macam mana dia nak buat amal yang benar? Tapi cakap dia tinggi-tinggi. Joe Biden kata, I'm bringing light. I'm bringing light. Aku membawa cahaya. Cahaya apa yang Joe Biden bawa? When I bring the light, you know the truth. You know the path. Aduh. Cakap tinggi lah Kristian ni. Tapi apa yang dia cakap tu semuanya tak betul. Kan? Jadi orang Amerika tu tak boleh faham dia. I bring the light. Joe Biden cakap, you have the light, you know the way. Dia kata, mana dia boleh bring light? Apa light yang dia bawa tu? Jadi tuan-tuan bapa sekalian, ubat segala penyakit ialah kalimah.
Tapi tak adalah dalam hadis. Tapi kalau lihat dalam Quran, yang Allah mahu manusia ni jadi orang conscious of Allah, orang bertakwa, orang beriman, beramal saleh. Ini orang tenang. Bila orang tenang ni, digestion dia berjalan baik, nutrien darah bersih, semua jantung, semua jalan baik, tak sakit. Dia tenang aja. Orang iman lemah, tak kerja je tak tenang. Betul tak? Ada kerja tak tenang juga. Rashidi dulu masa dia tak kerja dia tak tenang. Sekarang dia kerja tenang dia. Rashidi. Dia dua-dua tak tenang. Tak kerja pun tak tenang, kerja pun tenang, tak tenang. Ada duit pun tak tenang, tak ada duit pun tak tenang. Aduh. So di mana tenang tu? Tenang tu bukan ada pada kerja, bukan ada pada duit. Tenang tu ada pada kalimah. Kalimah yang la ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena masuk dalam hati. Bukan saja ke tahap yang Allah mahu, malah tinggi lagi. Sehingga Allah Subhanahu taala buat kita tenang. Ada duit pun tenang, tak ada duit pun tenang, ada kerja pun tenang, tak ada kerja pun tenang. Dan Allah beri kita rezeki dari punca yang kita pun tak tahu. Jadi tiada yang buat melainkan Allah, tiada yang beri faedah melainkan Allah, tiada yang boleh bagi bahaya melainkan Allah. Kita tak ada kerja, kalau orang yang dekat dengan Allah, Allah jadikan tak ada kerja itu faedah untuk dia. Kalau dia ada kerja, Allah jadikan ada kerja itu faedah untuk dia. Kalau dia tak dekat dengan Allah, bila dia ada kerja pun Allah bagikan mudarat untuk dia, tak ada kerja pun mudarat untuk dia. Masalahnya sebab Allah tak ada. Kalimah la ilaha illallah tak ada dalam hati. Sebab itulah dia ubat segala penyakit. Bukan penyakit dunia, bukan penyakit ni je. Penyakit rohani, penyakit roh. Dan pengubat dia kat dunia ni lah. Yang di akhirat tu, neraka tu, itu lagi teruk je. Mana ada tenang kat situ? Orang mati hari ni, semoga kau tenang di sana. Tenang mana? Kalau kita berdosa, tuan-tuan bapa sekalian, jadi ubat segala penyakit ialah iman, kalimah la ilaha illallah. Untuk itu tidak boleh tidak. Kita kena buat kerja dakwah ni, kerja mengajak manusia kepada Allah. Tiap-tiap hari cuti kita mati je. Cuti bila mati je. Kita mau tiap-tiap hari bagi masa 40 minit, 1,5 jam paling kurang. Jumpa manusia di jalan-jalan, di lorong-lorong, di rumah-rumah, di tempat kerja. Yang belum Islam, ajak mereka mengucap. Yang dah Islam, ingatkan dia tentang kalimah dan ajak dia buat kerja dakwah macam kamu yang buat usaha dakwah. Inilah kerja kita tiap-tiap hari. Dan kemudian kita jaga semayang berjemaah di masjid, dan kita baca Quran, dan kita semayang tahajud, dan kita bersedekah setiap hari. Pasti dengan ini cinta dunia keluar, cinta Allah masuk, hati jadi tenang. Dan bila disuruh keluar jalan Allah, jangan cakap tak mau. Keluar, dengar dan taat. Okey.